Hai, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini saya nak share cara buat website gunakan WordPress. Secara basic, untuk nak ada website, proses flow dia macam ni. First, pilih dan beli domain. Second, you kena ada hosting service. Dan third, design the website. Okay, very simple. Okay, pilih dan beli domain. Contoh macam www.muhammadkhairul.arifin.com atau www.peniagasambalmalaya.com. Okay, ini adalah domain name. Okay, ikutlah apa yang masih available waktu yang you nak beli tu. Kadang-kadang yang popular ni orang dah beli, dan dia ada juga reseller, dia orang beli domain ni dan dia akan jual dengan harga lagi mahal. So dia orang predict future apa orang akan beli in future, perkataan yang orang nak beli. So bila dah ada domain ni, kita perlukan hosting service. Perkara kedua yang kita perlu ada, hosting service. Hosting service ni ialah tempat untuk kita untuk kita letakkan kita punya domain ni supaya satu dunia boleh tengok. Dia hosting service ni biasanya syarikat yang jual domain, dia akan sediakan sekali dalam package dia hosting service. So harga untuk domain dan hosting service ni pula depend on harga semasa market dan currency lah. Sebab kita kat Malaysia, dia orang jual ni biasanya in USD. Dan kelajuan server pun main peranan dengan untuk harga yang kita nak beli dia punya hosting service ni. Popularity jenama-jenama hosting ni pun main kat harga juga. Okay, security level yang you pilih dalam package you, contoh you nak extra security, so dia akan lebih sikit harga. Also ada services lah, you minta dia orang buat auto backup ke, there's a lot of other service yang benda ni yang akan tentukan harga domain dengan hosting service you kena bayar setiap tahun. Okay, kalau kita mampu dan perlukan server connection yang sangat laju, saya suggest pakai GoDaddy atau SiteGround. They are one of the fastest in the market sekarang ni. Harga hosting diorang ni memang agak tinggi. Diorang dari 300 hingga 500 sebulan. It will make up to 3,000 lebih hingga 6,000 setahun. Okay, bagi saya mahal lah. Kalau kita baru start up business, okay, untuk buat sekadar nak ada website, saya suggest pakai ipage.com. Harga domain dan hosting diorang ni setahun 250 hingga 500 je. Harga sebulan dengan hosting yang you nak speed laju ni. So link untuk cari apa domain yang available, yang kalau you nak beli domain dan hosting dekat iPage ni, saya sediakan link dekat bawah video ni. In YouTube will be under my description. Kalau dalam members website, you akan tengok kat bawah video ni, saya akan sediakan link dia. Okay, so perkara ketiga ialah design the website. Sama ada you nak upah designer usually take around RM500, RM500 hingga RM6,000 pun ada, bergantung pada harga upah designer tu berapa dia charge per hour. Okay, apa quality yang dia boleh bagi kan, atau you boleh bina sendiri. InsyaAllah kalau anda tengok video ni sampai habis, InsyaAllah saya rasa anda boleh ada website sendiri yang agak professional. So saya rasa let's move on to bina website. Okay, buka Google Chrome, typekan domain, login ke WordPress dashboard. Usually hosting company you akan bagi login ni lepas dia installkan WordPress. So dia akan bagi email sekali dengan username and password. So masukkan username dan password, login. Okay, fresh start. Okay, depends you nak save ke tidak ni. So saya nak save. So dalam default dia dah have a few plugins and settings kat dalam dia. So kita nak ubah bagi sesuai kegunaan kita di Malaysia first kali lah ya.
So first of all kita pergi ke settings, general. Okay, yang kita nak tukar kat sini, sign language jangan tukar. So kita tukar kat sini time zone. So cari Kuala Lumpur. Okay, date selalunya kita akan prefer date macam ni kan, tarikh, bulan dan tahun. Okay, that's it. Weeks lah sama date. Okay, save changes. Okay, seterusnya pergi dekat sini, settings tepi kiri ni, pergi ke permalinks. Okay, ini untuk dia default dia date and time. Tukarkan kepada post name supaya dia post nampak lebih logik, dia keluar nampak macam ni, nampak lebih kemas compared to yang lain ni tak rasa tak sesuai. So that's it, save changes. So settings generally kita okay dah ni. So kita move ke plugins. Pergi ke kiri ni plugins, install plugins. Okay, default diorang akan setkan dah ada dua plugins ni, kadang-kadang ada lebih. So I suggest kita remove je semua. So sebab Akim Anti-Spam ni berbayar, Holy Dolly ni saya pun tak pakai. So remove, delete dua-dua. So add new, kita pakai new plugin. Plugin yang pertama yang paling penting untuk make sure kita punya website ni secure, kita cari really simple SSL. Okay, ini untuk jadikan install yang akan nampak SSL ni, lebih daripada 5 juta website pakai dia. So star pun full star, so selamat untuk dipakai. Compatible with the current version of WordPress. Okay, once you activate, dia akan make, ni nampak tak, dia tak secure. Okay, kita punya website tak secure. Bila orang buka website kita, dia akan dapat warning. So dia terdapat go through, dia kena click something else untuk masuk website kita. So this is how to make it secure. So dia akan keluar macam ni. Go ahead, activate SSL. Okay, klik situ. Okay, dia minta kita login sekali lagi supaya dia log out. Okay, ini je yang plugin, usually this plugin yang akan minta kita log out dan masuk balik sebab dia nak bagi secure. Nampak tak? Sekarang dah nampak bentuk mangga kat sini. So maknanya kita akan securekan. Belum siap lagi. So ni boleh dismiss, activated info je. Dismiss. Okay, ni kita kena enable kan redirect dia. So enable dia dekat bawah ni sebenarnya. Okay, save. Okay, premium tak apa, it's good enough, dah cukup bagus dah untuk buat website kita secure. So nampak mangga atas ni, so website dah secure. So mesti wonder macam mana rupa website kan. Secara default website akan rupa dia, klik atas, letak mouse ke atas ni, klik kanan untuk buka, atau nak klik sini pun boleh buka visit ni. Dia menilah website kita yang kita baru default installation daripada WordPress. So nampak macam tak apa-apa je kan, sebab dia bagi contoh je. Okay, what we want to do is kita tukarkan dia punya themes. So go to appearance, go to customize, go to themes. Okay, go to themes. Okay, saya nak tunjukkan pakai Ocean WP. So add new. Boleh cari Ocean WP. Okay, so install Ocean WP ni. This is all free themes ni. Kita tak perlu pakai yang berbayar punya. Okay, install, activate.
Okay, klik pada customize. Customize ni, customize your theme ni sebenarnya merupakan rangka website kita. Contoh top menu, bottom menu, apa yang site identity. So benda yang first saya suka tukar ialah site identity. So boleh pilih site icon. Macam ni boleh upload, atau saya dah upload dah. So ambil gambar yang berukuran segi 4 sama macam ni, logo you, select, cropkan ikut size, kita adjust bagi size dengan, okay, kita nak dia sebesar yang boleh muncul kat sana. Okay, okay, macam ni, crop, nampak macam kat sini kan. So dia ada kat atas ni. Kita tukar site title, macam nama yang kita nak muncul dekat atas ni, dekat website kita. So contoh okay, website mudahnya company-writing.com. Okay, once you publish, okay, dia akan gantikan kita punya kat atas ni. So kalau nak nampak, just refresh. So you nampak jom buat website. So the site identity sama dia, benda kat atas ni, with this logo dekat atas ni. So tu rangka yang paling atas sekali kita tukar. Second is colors. Saya suka ubah colors ni once the website dan punya page dah cantik. So kita boleh tukar color dia kemudian. Kalau anda nak tukar dulu pun boleh. Pergi kepada top bar. Kita tak nak top bar kalau boleh. Kalau ada setengah website nak, so saya nak tunjukkan tak perlu pakai top bar. So saya uncheck enable top bar ni. Nampak tak top bar tu hilang. So site identity ni tadi boleh bagi balik. Saya tak suka sangat display the site identity. So biarkan kosong kat situ. And then kita pergi ke header, general. Kalau boleh pakai transparent. So page design kita nanti nampak lebih kemas with this menu dekat atas kita punya banner kat sini. So modern website kebanyakannya menggunakan menu di atas banner diorang dekat page. So kalau pilih transparent kat sini, tak payah usik yang lain. So for mobile, I don't think we need to change anything. Tak perlu ubah swipe apa-apa dulu. Okay, I think that's good for us to start designing. Memang ini page sample dia punya blog post yang diorang create kan untuk kita. Saya tunjuk dekat mana dia tunjuk benda ni. Okay, boleh tutup balik ni. Close. So boleh kata depan tu dah ubah suai sikit. So daripada apa yang you nampak kat sini ni, kalau refresh page yang default dia tu, kalau kita refresh dia nampak lain sikit. Okay, so nothing yet. Okay, so kita nak start design page. So pergi ke pages. Okay, saya tunjuk the all pages yang dia ada dalam ni Okay, secara default, tutup yang ni. Secara default, ni pages yang dia dah buatkan untuk kita. Okay, ada about, blog, contact, you boleh view, boleh edit. Okay, these are the pages yang dia dah bagi as default. So untuk buat pages ni cantik, kita perlukan plugin nama Elementor. Okay, so go back to plugins, add new. Kita add Elementor. Elementor pun free. Okay, Elementor. Okay, Elementor website builder. Okay, activate. Alright, dia akan bawa kita ke page Elementor punya settings kat sini, getting started. Tak apa, boleh ignore ni dulu.
kita pergi balik ke plugin sekali lagi, add new, another plugin. Okay, mas cari plugin nama import kit template. Betul tak saja ni tahu. Okay. Okay, install yang ni. Okay, activate. Alright, now we're ready untuk create page. So, pergi ke pages, all pages. Kita add new. Kita buat page baru. Okay, ni tak apa, boleh pangkas je. So, bagi nama page baru ni, contoh, okay, home. Okay, home page, publish. Okay, dia dah kata okay, home is live now. Edit with Elementor. Okay. Okay, kat sini kita nampak dia macam home ni terlampau ke bawah, kita menu ni terlampau ke bawah, dan dia ambil banyak space dekat atas kita punya website page ni. So apa kita buat ialah kita preview changes. Ni kita akan nampak website ni macam ni. Okay, dia akan buka tab baru sini. Klik dekat customize. Okay, kita kena ubah balik. Kita saya nak tunjukkan how kita remove tepi ni. Dia default memang dah ada tepi ni, sebab kalau kita tengok blog post, dia orang ada banyak iklan-iklan kat tepi ni. So dan juga saya nak tunjuk macam mana nak remove atas ni. So dia dekat customizer kita. Tadi kita ada masuk customizer untuk letak site logo kat atas ni, site identity kat atas tu, dan kita tukar tajuk page kita dan juga buat transparent header. Okay, so sekarang ni kita pergi tengok customize. Okay, tadi kita ubah site identity kan. So sekarang ni kita pergi ke general options, general styling. Oh sorry bukan general styling, general settings. Okay, bawah ni kita boleh remove few things dekat bawah dalam ni, tapi not so much. Kejap ya. Page title, sorry. So kita nak style dia hidden, kita tak nak nampak ni. So the post will become up there, terus direct ke atas. Okay, lagi kita nak back general settings tadi, betul tak? So layout kita tengok general settings ni, layout style apa semua. Dia bawah ni pages layout, kita ambil full width. Kita dapat the whole page to our site. Okay, macam ni. So masih nampak pelik lagi macam ni sebab semuanya naik ke atas, but it's okay. Publish dulu. So you can go back to home ke Elementor tadi. If you click refresh, reload the page, dia akan ikut settings yang kita dah buat kat customizer tu. See, penuh. So dia tak tunjuk langsung menu tadi. So we have this page clean, bersih, kosong. Okay, seterusnya klik ni. Okay, this one untuk mereka yang members mudahnyacopywriting.com, yang dah paid members, you akan dapat link dekat bawah video ni to download a few templates. Few templates untuk jadi cantik tu dah siap. Saya tunjukkan templates untuk dipakai ni. There's a few templates, saya akan update from time to time, akan menambahkan templates kat dalam ni untuk you all download. At the moment ada a few je. So for non-members, you have to purchase this online, maybe dekat Evento Market. Tapi untuk yang members, you boleh download. Once you dah download, you pergi ke mana you dah download tu. Okay, and upload the zip file. So kita pakai Faber.
Okay, ni dia uploadkan kita punya templates the zip file. Sometimes dia run terlampau lama. Kalau macam ni, usually it won't take this long. So kalau lama, maknanya you kena klik dekat luar ni, daripada out pada box ni. This is something yang saya perasan memang ini je cara nak buat dia. Okay, klik pada luar box ni. Okay, dia akan bagi sini. You klik sekali lagi, you can see Faber tu dah upload. So view install kit. So nampak tak? Attention, there are 5 requirements that need installing for this template to work correctly. So dia orang ada banyak features. Tak semua plugin kita install tadi tu sesuai untuk dia ni. So tak juga semua kita nak install mat form kita mungkin tak perlu pakai mat form. Kita akan pakai WP form nanti. Settings Elementor default color schemes. Okay, yang lain ni you boleh check. So klik je install above selected requirements. Dia akan installkan plugin yang tadi kita install tu. Dia akan installkan automatically yang lain ni. Dia akan activatekan sekali untuk kita. So just go through the process. Hanya kita skipkan mat form ni. Kita tak nak guna mat form. Okay, close. So now, okay, once dia dah automatically install for you the plugins, I recommend tutup dulu ni and we reload the page. Okay, sebab kita nak bagi dia kan ada panel kat tepi ni. Once that plugin install, sepatutnya ada features baru pada panel kat tepi ni. So kita nak dia keluarkan balik this panel supaya ada features tu, dan juga supaya dia tak error waktu kita nak save nanti. So klik Elementor Elements again. Okay, buka Faber. Okay, kita nak homepage ni kan. There's a few templates down here. Untuk homepage dia ada, usually diorang ada a few. Dia ada satu je in this case. So view the template, tengok macam mana. Okay, this is how the templates look like. To me it's very neat and very appealing. So click insert template kat sini. So it will take some time, 1 minute most to 2 minutes, depends. Untuk members, saya suggest download all those templates, play around, tengok mana yang sesuai untuk your business. Colors dia pun boleh tukar kemudian, but the layout, generally buka templates a few, boleh install a few dalam satu website ni. Buat macam mana saya buat tadi tu, uploadkan, installkan apa plugins yang dia require untuk run that untuk install that template, and then restart balik macam tadi tu. Pilih which page, template yang nak masukkan, untuk home, untuk about. So this one is for home. So it's 95% already. So the finalizing ni selalunya dia takkan bergerak ke 99 ke apa selalunya. Okay, loaded. So nak bagi nampak macam mana rupa dia, there's a button here, hide panel. So full page dia nampak macam ni. Okay, to me that is superb. That is just nice. Memang nice lah. Okay, klik update dulu apa pun. Okay, so from here, okay, kita dah tentulah kita nak edit bagi ikut kesesuaian our business lah kan. So kalau you nak keep the layout, okay, keep the layout, nak gambar ni tetap size macam ni, so you have to do some customization kat gambar. Okay, macam ni tulisan dia tak revolutionize, the E dia turun ke bawah kan. So maybe you have to change kan size dia. So what you do is, cara main dengan Elementor builder is to see dia ada elemen-elemen yang kita boleh klik. Okay, meet the right click. Okay, got it? So kita boleh right click dekat atas ni untuk duplicate, copy
Okay, save as template, delete that section. Okay, sama juga dalam section ni there's a few they call it elements kat dalam ni. So macam I nak ubahkan revolutionize punya size, I klik sini, pergi kat style, typography. So font dia kita kecilkan sikit. Okay, ikutkan size yang bersesuaian. Okay, gambar macam saya cakap tadi, kalau tak nak ubah, okay, kita tengok dekat mana gambar ni terletak sebenarnya. So dia dekat dalam this whole section. So tengok kat style sini. Okay, ini gambar dia. Okay, untuk tukar gambar ni ke gambar lain, nak bagi dia punya kedudukan cantik macam ni juga, cara dia ialah klik pada gambar kat panel tepi ni. So dia akan loadkan di media yang dia install tadi tu. So kat sini dia akan bagi tahu kita the dimension of this image. Okay, we don't want to edit that. Okay, dimension dia. So dia 1000 darab 1273. Okay, I think who has seen my video tahu yang tahu cara nak guna Canva. So Canva helps a lot untuk menghasilkan gambar. So kita login dulu ke Canva. Okay, masuk dalam Canva, kita boleh pergi ke, I think it will be under marketing ke, tak apa, kita boleh check. Usually block banner. Block banner dia size dia memang sesuai untuk website. Okay, tapi kita nak ikut apa yang kita nak ganti kan, apa dalam ni So dia 1000 darab 1273. So we can resize dia ke 1000 darab 1273. 123. Okay, resize. Okay, gambar dia macam ni. So boleh pilih guna Canva ni, boleh ambil apa-apa saja letak dalam ni Contoh saya nak letak gambar ni lah. Okay, saya nak munculkan gambar komputer ni dekat saya website tu. Okay, saya buat simple ni, a very quick one download guna PNG. Okay, download. Okay, continue editing pun boleh. So go back to Elementor. Tadi kita dah klik pada gambar tu kan. So pilih gambar yang kita dah download tadi. Here. Okay, agak besar gambar ni. 2 meg ni akan beratkan website untuk load. So saya akan ajar pula cara untuk kecilkan sikit gambar punya size. So we use PNG, sebab dia PNG compressor online. Okay, banyak tools online. Okay, boleh pilih ni. Okay, upload gambar tadi tu, kita tengok. Yes, this one. Okay, kita minta dia compress. Okay, at least half pun okay lah. Okay, so now kita boleh pergi ke, sebab dia PNG memang gambar dia besar. So mungkin saya akan buat video lain untuk ajar cara untuk macam mana untuk kecilkan lagi, bagi habis kecil, untuk bagi ringan website kita untuk load. That will be on another video lah. Saya rasa video ni tak boleh cover. Okay, tadi kita punya tu 2 meg. So kita dah compress guna online compressor ni. So dia jadi, okay, dia jadi suku lagi kecil. So 500 over pun besar, but just for this purpose of this video I proceed je dulu. So that picture will replace nicely. Okay, apa yang tadi tu
dia replace just nice. So senang kan? I rasa senang. Macam okay, kalau contoh you nak tukar tulisan ni, pergi ke click here or anywhere near the element tu. Contoh klik kat sini, dia akan tukar tau kat panel tepi ni. So you pilih content. So apa yang ditulis kat tepi ni kita tukar. Jom buat website menggunakan WordPress. Tengok, you boleh nampak ni the words macam berterabur sini, but don't judge anything from this layout yet, sebab kita kena tengok dia in full. So ngam, jom buat website menggunakan WordPress. So dia mudah macam tu. You boleh tukar every single element inside here. I rasa ni dah macam guna Microsoft Word dah, atau Microsoft Excel lah. You tinggal fill in the blanks, tukar balik ni semua. Dia punya ayat tepi ni pun dia bukan pakai ayat yang betul. So your copywriting can be here. Apa gambar you nak tukar dalam ni, macam I ajar tadi, klik. Then you klik kat gambar ni. You know the dimension 1024 times 1024. Pergi dekat Canva, resize. Okay, kita tukar size dia tadi 1024. 1024. Okay, resize. Okay, ni. Okay, ni size kita nak So photos dia juga, saya rasa photos free dia okay. So saya nak cari digital. Okay, digital marketing contoh Okay, mana? Ni nampak cancun ya. Okay, gambar ni boleh size kan macam tu. Okay. Okay, nice. Okay, download. Nak kecil lagi size, saya rasa the smaller size is GIF lah. I think JPEG should be okay lah. JPEG. Size mungkin kita minta lah dia rendah sikit lah. Quality maybe around 24-35. Size okay, kita bagi kecil lagi. Download. Okay, continue editing. Okay, upload files. Ke tadi dekat Elementor, kita buka balik semula. So gambar yang dah download is this one. Okay, 21 KB je. Okay, nice So replace there. So macam tu lah nak bagi gambar tu sesuai dengan apa yang kita nak edit kat sini. So see these elements, contoh kita main you can play around. This is so much fun to play with. Okay, klik kat sini, tengok header icon ni, klik dekat dia, you boleh pilih tukar yang lain. Contoh nak tukar apa, nak tukar icon Skype, insert, so it will be Skype here. Okay, so this tool is quite fun to play around with. So bila you dah edit semua dah okay, so always remember to update, sebab menyaya kalau tak save. Okay, I want to show another trick for get in touch. Cantik. Okay, get in touch ni, it's a button. Okay, this one, klik kat button ni, dia ada link tepi ni. So saya nak tunjukkan, I don't know whether you guys know or not, to use this WhatsApp punya create link WhatsApp ni. Create.wa.link. Okay, you klik sini, dia turun bawah sini, you masukkan nombor telefon. Okay, then masuk kat sini, contoh hi, assalamualaikum. Okay, saya berminat nak beli gel rambut Zuzu Cosmetic. Okay, contoh So what you do is generate WA link. So ni macam mana rupa dia akan keluar. So kalau boleh, I think something else I boleh tunjuk. Okay, kat sini boleh juga letak smiley. Tambahlah sikit, orang tengok macam menarik lah juga untuk klik tu jadi nampak happy lah sikit. So create generate again, dia akan jadikan a different one. So make sure you copy this link. Okay, dah copy,
pergi ke Elementor page kita tadi, pergi dekat button ni, dekat link dia, gantikan dengan macam ni. So, setiap kali orang klik button ni, kalau handphone, dia will automatically pergi WhatsApp ke nombor ni, dan ni dah ready to tekan send je. Okay, ini a bit shortcut dan interesting to use untuk kat dalam ni. So, update. Okay, this is the kata designer mode punya rupa. Okay, nak tengok the layout mode, nampak tak mata ni preview changes? Okay, klik kat situ, dia akan buka page lain ni untuk tengokkan apa layout yang dah jadi sebenarnya dekat page ni. So this is the whole page. Nampak tak kita ada our home button semua kat atas ni. Okay, kita punya header is transparent, that's why dia lay dekat atas gambar ni juga. Okay, scroll down. So I won't spend time to edit all of this supaya tak nak video ni panjang sangat. Okay, nanti kemudian kita akan betulkan ni. So so far I rasa okay. So kalau nak tengok how it looks like on mobile, klik dekat responsive mode, klik kat mobile sini, you punya screen ni akan kecil. So you boleh scroll. This is how it looks like kalau kat handphone. Okay, nampak tak? Ada a few elements yang tak nampak. Sebab handphone dia akan kecilkan macam ni. Ada yang buat responsive supaya dia tak keluar waktu kat handphone. But to me it looks really neat, really nice. Untuk kat handphone muncul macam ni, memang jelas apa orang nak nampak. Okay, and remember, everything that I teach hari ni ialah free. Tapi kecuali you are join member, but it's free for you to use the template semua. So to me, I hope this is the first homepage ni dah okay for you. So the next thing is kita nampak macam tak kena pada ni, betul. So apa yang kita boleh buat, kita buka yang hasil daripada kita buka preview changes, dia buka tab ni tadi kan. From this tab we can go to customize. Okay, klik customize untuk kita adjustkan ni pula. Okay, page tu dah load. Okay, kita nak ubah something to do it on top here. So kita boleh main dengan dia punya header. Okay, general. So kita nak hide dia tinggi mana. Okay, so nampak tak dia ada border. So kita tak nak border tu. Okay, full width ke kita tak nak dia full width, kita nak dekat dalam. So looks better kalau kat dalam rasa. So dia dekat belah dalam. And then kita boleh buat padding dia daripada tepi ni. Contoh you nak the right padding dia ada ke dalam sikit, so kita masukkan a bit ke dalam. Okay, nice. So a bit colour tak pada background ni you nak. So kalau nak dia transparent pun, okay, you boleh buat macam ni. Okay, the header is like that. Kalau pilih colour hitam, kita ambil dia ni. This is to control the transparency. So 100% is full. Kita turunkan bagi dia transparent, just nice like that. Okay, and then okay, I think link color. Okay, dekat menu ni, styling ni, kita pergi link color. I think this is the link for this. So I think the best is yellow lah to follow this color. Alah pula bercakap. Okay, okay, that yellow kot. Okay, nampak macam okay je tu. So hover means bila kita naik atas ni, biru kan. So kita tak nak lah biru kot, kita buat dia a bit orangey ke kan. Tak kena lah juga. So go for lighter yellow ke. Okay, nampak dia berubah sikit tu. Okay, nak bagi dia lagi terang. Okay, nampak ada perubahan. Okay, link color. This is current menu item. Contoh dekat home, kita nak dia warna apa waktu dia dekat home. So maybe kat sini kita buat dia warna gelap sikit. Okay, kuning. Tapi kita go for the darker side of kuning. Okay, okay dah tu. So kita
kita background color, all this drop styling. Ini untuk drop down drop down nanti ni akan cover dekat video lain Okay, that's it. Okay, kita pergi mobile menu, tak ada apa yang perlu tukar. So maybe kita boleh tukar dekat global style Okay, so to me this is quite okay already. Okay, to me it's okay already. So kalau macam ni page kita, oh sorry, footer. So footer bottom. Okay, dia ada keluarkan ni Ocean WP by Nick. So I think tukarlah sini copyright reserve reserve by. Okay, dia akan tukar bawah ni okay, tak perlu. Okay, then this kalau tak nak pun kita boleh klik sini okay, untuk remove secondary menu ni. Tu tak nak ada apa-apa situ. So take time to look back. Okay, kita punya alright reserve je ada bawah ni. So it looks much more clean. Okay, nampak kemas. Publish. So I think the home page is ready. Kalau you dah edit, it's ready. So you can close this. Boleh tutup ni. Okay, Elementor pun kita boleh tutup. So I consider the home page dah okay. If you have any questions, boleh write kat komen bawah. Because I want to move to about page pula. Okay. Sebelum pergi ke about page ni, I rasa there's a bit more yang kita kena set. Sebab kalau you tengok sini, this page is considered as home page. Kita punya home page ni tak jadi home page pun. Okay. What we need to do is kita kena pergi dekat customizer balik untuk kita setkan dia jadi home page. So appearance, customize, right click, open in new tab supaya kita tak tutup tab ni. Okay, biarkan dia load. Saya nak sambil masa tu kita buka about page ni. Okay, if you see, kalau kita tak pernah buka pakai Elementor, dia tak ada edit with Elementor. So this page haven't been touched by Elementor, so kita kena klik dia edit dulu. So this is about page kita edit. Okay, customizer kita dah siap load. Oh, belum lah. Okay, this is about page. Okay, kita edit with Elementor. Okay, this is a customizer. Dia ambil page home blog post tu yang sebagai kita punya home page. So we want to change this. So pergi kat home page settings. Memang ni static page, tapi kita nak this one go to home page. So bila orang type www.shermat.com, dia akan terus dapat page home ni sebagai dia punya page. So publish. So kalau we close this, so okay, about page dah edit with Elementor kat sini. Okay, kita buang ni. Okay, so about page to add. Okay, about kita ambil about dia juga lah. Okay, kita tengok dulu about dia macam mana. So wow, okay, this is nice. So insert template. Sambil kita tunggu ni, saya suka buat dua kerja tu masalah dia. Sambil kita tunggu import ni, tadi kan kita dah buat page dekat customizer, kita declare tu kan home page sebagai tu. Jadi kita tengok, yes, now home is the front page. Okay, dah cantik, dah selamat dekat situ, orang type pun dah boleh nampak. So how do you know your website works? So klik kanan kat sini, view, open in new tab. Kita nak tengok macam mana how it looks like untuk full screen. So ni dia home kita, and that is nice. Okay, that is nice, superb. Memang I suka, it's really nice.
Okay, okay, dia dah okay, dia masih lagi importing. So almost ready. Okay. Okay. So you tengok lah ni. Okay. You scroll your mouse on one of this, you tengok dia keluarkan description macam mana. So okay, mungkin ada yang nak tanya kenapa, macam mana nak tukar ni kan colour kuning, macam mana nak tukar colour kuning ni kepada colour yang I punya theme. So okay, what you do is you click here. Allah. Okay, undo. You can always undo. Okay, dia ada undo kat sini history ni. You boleh pilih which step you nak undo tadi That's the best of the key features in plugin in Elementor plugin So you click kat sini. There's this style, dia ada content dia, apa you nak isi tajuk dia. Okay, macam ni industrial internet. Lepas tu di description dia bawah ni akan keluar bila you letak mouse kat sini. So you boleh tukar di description tu, style dia, color dia, you can change accordingly kat sini. Okay, contoh image biru ni. So look, okay, ni nampak tak bila dia scroll macam ni dia warna kuning. So it means there's another content ke dalam ni, styling, background overlay. Oh no, it's not background overlay. Is it the badge? Okay, dia bila dia kuning ni maknanya box container. Oh, hover. Okay, dia bila kita hover dia kuning kan, so dia dekat hover. Hover, kita tukar dia jadi contohlah red. Okay, nak bagi nampak. See, on hover saya pilih pink, normal biru, so it will become like that. Okay, play around because dia kalau salah you boleh undo, dia tak ada isu sangat. So it's like your kertas you conteng-conteng. Okay, macam ni. This is a nice element to open video. Actually this is edit video punya button. So you boleh create link URL YouTube channel you, so orang klik ni akan view your video. So same thing, you nak letak gambar ni, tukar macam saya ajar tadi, gambar ni tukar. Kalau contoh you klik gambar ni sekali tengok, when you click on this, macam tu. Okay, contoh you klik kat gambar ni, sekali tengok mana gambar dia, tak ada gambar ni asal play ni kan. Jadi you klik dekat section lain kat atas ni, so tengok style, dia dekat dalam ni. So dia you kena explore sikit. So this is the video button, so dia dalam section ni, dalam kolom ni. So image ni adalah dalam kolom ni. So you klik kat gambar ni untuk check out the dimension again. So design again, apa ikut Canva dan uploadkan ke sini. So more or less the about page is ready. Okay, macam shortcut je ajar ni. So any elements you can just remove, klik kat sini. Biasakan diri gunakan right click here and go to navigator. So kalau you nak navigate from item, so section ni semua kita tutupkan, kecil-kecilkan section. Okay, section tutup semua. Okay, so you tahu you can play with by section. Okay, ni section 1 dia ni. Okay, this is second section. Dalam section dia ada apa, you collapsekan dia, tu ada kolom, dia akan highlightkan kolom-kolom dia, kolom tu. Okay, the next column. So inner section, kolom kat bawah ni kita tukar color tadi. Kolom kedua tengok dia highlightkan di sini. Kita tengok kolom 3 dia highlight sini. So play around with the navigator as well. Okay, as far as I'm concerned, okay dah ni. So we can again preview changes. Okay, it looks marvelous lah. Ini memang cun lah. Dia orang siapkan template ni memang just nice. Kalau kita nak tengok the mobile look of it is like that. Kita boleh nampak the mobile view dia. Tapi the best is to view macam ni lah. Kat dalam Elementor tengok mobile lah. So you dapat tengok how it looks in mobile. It's very responsive. Okay, nice. Okay, kita close this. Okay, kita close juga ni. So about dah diedit. So we go to contact. Okay, before we go to contact ni,
saya nak tunjukkan plugin untuk contact form. So we add new. Okay, add new plugin. Kita nak pakai WP Forms. This is the best free form untuk WordPress for me lah. Ramai ada juga yang pakai Contact Form 7, but I like this so much. So kita pakai ni, install. Dia memang akan suruh kita, dia recommend us to use this plugin untuk kita punya themes kat depan tu, but it's okay for you to ignore, tak kacau apa-apa pun. So habis install, activate. Okay, kita boleh start. Okay, create your first form. Okay, usually in website kita tak perlulah banyak sangat details orang nak key in untuk hantar kita contact form. Okay, kita go for very simple one. So kita tulis di sini contact form. Okay, contact us pun boleh. Okay, simple contact form. Ini dia dah siap ready kan. Klik sini. Okay, name, first, last, email, contact message. Tak payah buat apa dah. Dia dah siapkan dah. Okay, so apa yang kita kena usik ialah dekat settings ni sikit. Okay, kita nak notification, dia notify siapa. Kalau ni admin email, so the email yang you register this WordPress, kalau you tak confirm, pergi ke dashboard ni semula. Then you go to settings, general. Dekat sini dia akan beritahu apa admin email yang dia akan gunakan untuk hantar. So this is the administrator email, email ni. So kalau kita tak ubah ni, dia akan pergi direct email ni. Kalau kita nak dia hantar ke email lain, contoh kita nak dia hantar ke email ni, kita boleh. Okay, then bila dia hantar ke email ni, you nak apa yang ada kat dalam ni, apa yang dekat tajuk email dia. New subject, new, email subject, new entry, contact us. Kalau saya suka letak kat sini depan ni, show smart text ni, saya nak nama orang yang hantar ni tadi, name. So dia akan letak email tu, nanti akan new entry, name orang tu, contact us. Okay, contact us form. Okay, from jom website ni dia ambil title, site title kita, from email address admin, email admin tadi tu, reply tu ini kepada email orang yang isi contact tu tadi, dan that's all. You click save. You boleh juga nak ubahkan confirmation lepas dia hantar email, nak tukar ni kepada terima kasih kerana menghantar, kerana menghubungi kami akan hubungi anda, apa benda semua boleh tukar kat sini dan save. So once you save, tutup, close ni, dia akan tunjukkan the shortcode. Okay, just leave this page. Kita akan kembali ke page ni kemudian. So kita dah boleh buka contact form kita. Kita buat macam tadi semula. Kita edit this page sebab dia tak ada edit with Elementor, sebab dia belum pernah buka pakai Elementor lagi. Okay, edit with Elementor. Okay, this will be a quick one. Kita dah ambil masa banyak juga. Okay, same as before, kita boleh remove atas ni, pangkah je atas ni. Okay, time to have fun. Okay, view, install templates. Okay, apa lagi? Kita nak buat contact kan? Okay, contact us. So the contact us ada satu je ke? Dia ada few. So apa beza dia ni? Ini dia email kat kanan with the Google Map there. Ini sama je. So never mind, insert the template. Okay, dia ada plugin yang dia minta kita install tadi, yang Madform. Madform tu dia dah memang, they are collaborating for creating their product. So dia orang akan minta lah kita pakai Madform, which is I rasa tak perlu pun. So first of all, I nak minta you tukar kat sini. So contact form, sebab kita tak install Mad tadi, dia tak ada kat sini tau. So kalau you view tak ada form pun. Tadi dekat template dia bagi contoh tu ada form. So sini tak ada sebab kita tak install Madform. Then what we can do is, okay, klik dekat sini, kat tempat ni letak form tu, dia akan buka ni. So cari elements. Kalau tak ada, you boleh klik sini untuk dia buka juga ni. Okay, type up here WP. Okay, WP Forms. Okay, ada banyak dalam ni. So I akan pakai yang ni, tarik dia, drag, put it here.
Okay, dia keluar kat sini, you select a form. So contact us form tadi. So ni dah modern tau. Dulu yang I suruh you pegang page ni sebab dulu banyak yang kita kena type in this code. So now it's easier. So kita boleh pilih macam ni. So form you kat sini. Okay, dah siap. Okay, so you can play around with this. Contoh this map, click on this map. Okay, Gedung Sudirman. Wow, Gedung Sudirman is where? Okay, Malaysia juga. Senayan City. Oh, Indonesia. Okay, location kita buat contohlah saya duduk Setia Enam. So I'll take Setia Enam. Selangor. I think it will open. Kalau address tepat pun dia boleh open. Saya rasa yes, dia boleh dapat. Contoh saya buat alamat office ni. Contoh enter. So dia jumpa. Okay, that's good enough. Contoh you nak zoom dia, nak dia lagi rapat, boleh zoom in lagi. Oh, ni zoom out, sorry, zoom out. So kalau nak zoom in 15, height ni ialah besar map ni you nak. Okay, so like that. Okay, yang FAQ ni pun best untuk main. So you can click here. So question and answers kan, frequently asked questions. So you boleh buat soalan dia apa, jawapan dia apa. Soalan dia apa, jawapan apa. Kalau you perlukan lagi, you can copy ataupun straight away you can duplicate. You duplicate bawah ni. So boleh buat lagi FAQ, tambah lagi. So anything you can duplicate. Even this you can duplicate. Duplicate. Okay, dia muncul kat bawah ni duplicator dia. Okay, so that's it. Dah siap contact form. So that should be it. I think what we can do is kita boleh cuba buka Microsoft Edge. Okay, contoh kita pergi shermat.com and kita tengok apa hasil all those editings tadi. Okay, jom buat website dan mudahnya corporating.com. Ini site title kita dah ubah tadi. Okay, dia load. Okay, this is how website you like dengan site title dia you punya. Okay, dengan this is all customized. You can play around lagi nak besarkan nak kecilkan benda ni. So okay, nampak home, about, blog kita tak touch tadi. Okay, I might want to show you how to edit this menu. Okay, okay, kita tunjuk. Okay, saya tunjukkan macam mana nak ubahkan menu ni. Okay, ini dah siap. Elementor kita tutup. Okay, ni pun dah tak pakai. So kita boleh pergi ke appearance. Sini ada menus. Okay, okay, sekarang ni menus tadi pakai ni. So kita mungkin tak nak block ni kan. So kita boleh remove. Okay, home, about, contact. Kalau katalah ada page apa lagi kat sini, you boleh klik sini, you boleh add to menu, dia akan tambah kat sini. Contoh ada sample page ni kan, add menu, dia akan tambah lagi satu menu kat sini. Kalau kita save, dan kita refresh this page, kita tengok blog ni tak dah tukar, contact pergi sini, dan kita dapat sample page kat sini. So let us see how is the about page looks like. Okay, this is the about page, how it looks like. Okay, okay. Usually you will take you one day betul-betul untuk mengadap benda ni untuk buat. That's why kadang-kadang orang upah orang untuk buat. Tapi kalau you have the time but you don't have the money, yelah, I rasa this is one of the best way untuk buat website. Okay, okay, macam gambar ni there's one more tips I nak bagi. Ini pun tips ni boleh guna dua cara. Contoh, you have a picture yang you nak removekan untuk letak macam kat gambar dia ni. Okay, tak ada background. So what you can do is guna online punya background remover. Background remover online. Apa-apa gambar yang you boleh nak pakai, you boleh removekan. Contoh kita ambil tangan dia ni lah tadi. Okay,
So this online dia akan removekan, nampak tak? Dah jadi clear. So you download, you'll have that picture yang dia dah removekan. Dia layout background tadi putih semua. Okay, so this is a good tool as well untuk you gunakan, play around. So I think that should be it. So I hope my tutorial really helps you guys to get started with website, gunakan WordPress. Okay, saya sangat berharap ini dapat membantu anda semua menjimatkan kos untuk menghasilkan website. So I think I'll end this video. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Saya rasa saya akan buat lebih intens punya, lebih panjang ni video untuk buatkan edit supaya cukup masa. Tapi untuk siapkan yang ini, saya rasa takat ni sahaja. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton hingga habis.